Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So, alhamdulillah. Hari ni sama-sama kita dapat lagi berjumpa di dalam segmen yang lain ataupun sharing session about a book. So, today Zul nak share satu buku yang sama juga sebelum ni Zul nak share, iaitu buku Tazkiyatun Nafs. Alright. So, ini buku dia, Tazkiyatun Nafs. Nanti korang boleh check buku ni. Okay, lagi sekali buku ni menceritakan para ulama menceritakan atau membahaskan satu perkara. Baiklah, hari ni Zul akan petik daripada bab 15, iaitu menceritakan tentang dunia. Dunia. Ramai antara kita sekarang ni, kita tengok dari current situation sekarang ni kita tengok semua bagus dari segi teknologi semakin pesat kan. Apa lagi dengan dunia sekarang semua semakin maju. Namun apa yang kita perlu fikirkan balik di mana, iaitu masalah sosial. Masalah sosial dalam kalangan kita, dalam masyarakat kita saban hari makin meningkat. Perasan tak perasan? Maka hari ni Zul nak kupas sikit daripada buku ni kan, di mana menceritakan tentang dunia. Kalau kita tengok balik, apa sebenarnya tujuan kita hidup kat dunia ni? Adakah semata-mata kita ambil daripada contoh daripada kita baru lahir, kemudian dibesarkan sehinggalah ke 5 tahun masuk tadika, kemudian masuk sekolah rendah darjah 1 sampailah darjah 6, kemudian PSR, kemudian masuk sekolah menengah kan. Masuk sekolah menengah ada PMR, ada PT3, kemudian naik SPM, kemudian SPM, mana nak sambung belajar, mana nak kerja. Kemudian berkahwin, dapat anak, dapat cucu, dan selamanya dengan meneruskan hidup dengan kehidupan di hari tua. Adakah itu semata-mata hidup kita ni di atas muka bumi Allah SWT ni? Ini yang cuba kita relatekan, hari ni cuba kita kupaskan apa yang sebenarnya hidup kita di dunia ni. Di mana kalau kita tengok sekarang ni, kita tengok kepada teenagers di mana golongan remaja, youth, belia. Pada zaman sekarang ni apa yang mereka tengah buat? Lagi-lagi pada musim PKP ni, budak-budak universiti semuanya duduk kat rumah, semuanya belajar online. So, apa yang selain mereka belajar, apa yang mereka isi dalam kehidupan mereka? Jadi yang kita selalu tengok sekarang ni, lebih-lebih lagi dengan game dengan game PUBG, Mobile Legend, Dota, dengan PS5 yang baru nak keluar ni. So kita yakin bahawa semua antara kita dah tahu apa yang diorang isi dengan perkara-perkara tersebut. Ditambah pula dengan social media, hari-hari post. Kalau post benda yang bagus tu bagus, tapi semakin hari kita tengok sendiri Alif Tiga Alif Tiga punya video kan semua apa hal muhasabah. Bukan nak condemn ke apa, tapi nak ceritanya semakin hari umat Islam, untuk mengatakan semua, umat Islam semakin hari semakin bertambah. Tapi kita tengok kepada masalah sosial, gejala sosial atau masalah ummah semakin bertambah juga. Walhal semakin ramainya orang Islam dan lepasan-lepasan tahfiz pun makin ramai, tapi masalah sosial tetap juga berlaku, semakin bertambah. Maka itu yang Alif Tiga sekarang dia semakin tegas dengan Caprice. Setiap hari mesti ada je video isu yang keluar. Maka mari sama-sama kita tengok balik apa tujuan kita hidup dekat dunia ni. Di mana betul di mana Allah firmankan dalam surah, sebenarnya Allah dah firmankan, Allah dah ceritakan dalam surah ke-57 ayat 20. Surah ke-57 ayat 20 Allah kata, dunia ni hanyalah perhiasan, hanyalah senda gurau untuk kita. Adakah kita memandangnya satu benda yang sebagai serius, ataupun kita memandangnya untuk fun-fun? Orang budak-budak sekarang kata fun-fun je lah, chill lah kat dunia ni, main game tanpa hala tuju. Tapi sebenarnya adalah apa? Zul nak bawakan sebenarnya kita kat dunia ni bahaya. Bahaya apabila kita terlampau cinta akan dunia. Di mana apabila kita cinta akan dunia, perasan atau tidak, kita ambil satu contoh. Jika seseorang tu lelaki kita ambil lelaki. Jadi kita bagi contoh perempuan. Seorang lelaki tu dia suka main game. Hidupnya game je. Pagi
Pagi tak ready. Dia biasa main game ni malam. Kan, malam start push rank tu malam kan. Lepas tu tak tidur sampai subuh. Kemudian tidur. Lepas subuh tu baru tidur. Kemudian bangunnya tengah hari pukul 2 3. Dan berpusing lah macam tu. Bila kita tengok balik, adakah orang yang main game ni dia boleh melaksanakan, adakah dia melaksanakan Islam dalam hidupnya? Adakah dia solat pada awal waktu? Kan? Adakah dia baca Quran? Adakah dia ada semua-semua ni? Malahan apabila dia main game tu pula, bukannya semata-mata main game. Mungkin bila bergaul dengan orang lain, dengan orang kafir sekarang ni, dia banyak masukkan unsur-unsur yang mengarut sekarang ni. So kalau dia terjebak dengan tu, semakin hari bila dia asyik sibuk dengan game, maka dia akan berasa puas. Dia rasa okey, inilah hidup aku. Tanpa ada tujuan. Di mana itu kalau lelaki, kalau perempuan lah tengok dengan dramanya, dramanya, maka bila berpusing tu, maka kita akan tengok bahawa hatinya akan berada pada dunia. Di mana bila dia nak stop satu, contoh dia nak stop game tu sekejap, tak boleh. Nak masa tu tengah azan kan. Tengah azan, lepas tu game duk main lagi. Adakah dia mengutamakan solat ataupun dia utamakan game dia? Itu bahayanya apabila terlampau sibuk dengan dunia. Okey, kita ambil contoh orang yang kerja. Okey, apabila orang yang cinta akan dunia ni, dia akan meletakkan pengakhirannya, di dalam buku ni menceritakan, dia letak pengakhirannya adalah dunia. Tak kisahlah kerjanya apa. Tak kisahlah dari segi masanya, daripada berapa lama sampai pukul berapa bekerja. Mereka akan letakkan dunia, ialah duit kan. Sekarang ni semua akan memerlukan duit. Namun kenapa kita tak pernah terfikir di mana zaman Rasulullah SAW juga memerlukan duit, tapi mengapa sahabat dan juga Rasulullah boleh mengamalkan Islam tu? Jadi kita akan rungkaikan. Tapi kita nak ceritanya, jika orang tu meletakkan dunia di pengakhirannya, walau bagaimana apa pun, dengan menggunakan amal akhirat ke, bukan amal akhirat, diceritakan dalam buku ni, dia menggunakan ilmu akhirat untuk mendapatkan dunia. Contohnya ustaz, buatlah jadi, sekarang kita banyak ada ustaz penunggang agama lah, apalah, semata-mata untuk mendapatkan ganjaran dunia. So orang-orang macam ni memang Allah rakamkan dalam Al-Quran, Allah akan azab dia. Di mana dalam surah ke-10 ayat ke-7, di mana bagi siapa yang berasa puas dengan dunia, Allah kata mafhumnya, di mana siapa yang berasa puas dengan dunia, maka Allah akan kaburkan dia. Dan di akhirat kelak nanti dia akan dikurniakan neraka lah. Itu yang dirakamkan oleh Allah dalam surah ke-10 dan ayat ke-7. Di mana azab bagi orang yang terlalu cinta akan dunia. So bagaimana bagaimana kita kan, kita nak memanfaatkan masa kita kat dunia ni, sebab bila kita di akhirat nanti, Allah akan persoalkan kembali masa-masa, setiap detik kita lakukan itu, adakah kita melakukan kerana Allah SWT? Di mana Allah rakamkan, di mana Anas bin Malik meriwayatkan hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda, di mana mafhumnya, apabila seseorang tu dia mengejar akhirat, maka dunia akan follow dia. Ini rasanya Zul yakin lah, semua dah common lah, dah familiar dengan hadis ni. Di mana kita kejar dunia, maka akhirat akan kejar kita. Apabila kita kejar akhirat, maka dunia akan kejar kita. Di mana kalau kita kejar dunia, maka kita akan tinggal akhirat. Memang contoh mudah. Di mana kalau kita selalu kerja, apa semua, kerja tak salah. Tapi apabila kita terlampau, dalam cerita ni, bila kita terlampau sampai melupakan apa yang sepatutnya, sebab kita hidup di muka bumi Allah ni hanyalah semata-mata kerana Allah SWT. Dalam surah ke-51 ayat 56, illa liya'budun, kita kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi apabila kita melakukan sesuatu perkara bukan kerana Allah SWT, maka harus kita pertimbangkan balik, adakah kehidupan dunia kita ni selama-lamanya. Di mana dalam buku ni juga dia kata orang yang alim ni, di mana orang yang alim ni, jika ada seseorang tu suruh dia berhenti, dia kata berhentikan dulu matahari tu. Nampak tak? Nak ceritanya masa ni adalah memang penting untuk kita sebagai orang Islam. Kerana apa? Itu yang akan persoalkan, yang dipersoalkan kembali. Bila mana kita yakin ke kita akan mati dalam keadaan
husnul khatimah. Di mana kita boleh mengucap kalimah syahadah. Adakah kita yakin? Itu yang kita perlu timbangkan balik. Perlu kita fikir balik. Jangan terlampau follow the flow. Kita kena ingat balik. Kita kena tahu mengapa kita hidup di dunia ni. Maka kesimpulannya Zul nak simpulkan daripada buku ni, maka sama-samalah, marilah sama-sama kita tengok balik apa yang nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Mungkin ada yang pandai, mungkin ada yang handsome, mungkin ada yang cantik, mungkin yang harta yang banyak. Di mana, kemanakah semua itu kita salurkan? Adakah kita salurkan pada jalan Allah SWT? Mungkin ramai kata, macam mana nak jalan salur, nak buat kerana Allah? Buat kerana Allah adalah apabila kita letak pengakhiran kita, aim kita adalah kerana Allah SWT. Di mana kita, contoh kalau ada banyak duit kita sedekahkan, ataupun kita bina satu perkara, nak wakaf ke, macam-macam. Sekarang ni ada banyak platform. Kemudian kalau orang yang pandai, macam mana nak pandai kerana Allah SWT? Dengan menjadi rahmatan lil alamin, dalam surah ke-21 ayat 107. Di mana kita cuba untuk mengajar orang lain. Kita mengajak kepada arah kebaikan. Bukannya kita gunakan kita punya kepandaian tu menjadikan kita semakin sesat. Kalau kita tengok orang yang belajar overseas ni, banyak kita terima berita di mana bila belajar overseas je hanyut, dibawa arus, terpengaruh dengan budaya sana. Malahan sebenarnya dia tahu apa yang sebenarnya. Jika dia menghayati nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, nikmat pandai itu, maka dia akan salurkan pada jalan yang baik. Maka itu sahajalah untuk kali ini. Maka marilah sama-sama kita renungkan kembali apakah tujuan kita hidup di muka bumi Allah ini. Ingat bahawa kita ni jadilah sebagai orang yang asing. Bila kita sebagai orang asing ataupun orang yang musafir, maka kita akan di dunia ni kita akan hanya fikir bahawa kita akan ada destinasi yang hakiki, which is di akhirat kelak. Makanya itu saja daripada Zul. Harapnya kita dapat ambil ibrah dan pengajaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned.